Pesakit yang mampu solat mengiring. Bagi pesakit yang mampu solat secara mengiring, ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Antaranya, sebelum memulakan langkah tersebut, pesakit perlu mengalihkan badannya menghadap ke arah kiblat. Sebagai contoh, ni bahu kanan, maka pesakit mengalihkan badannya ke arah kiblat. Seperti ini. Okey, kaki dan bahu badan menghadap ke arah kiblat. Mari kita lihat cara solat secara baring, mengiring. Sekiranya pesakit tidak mampu menghadap kiblat, pesakit boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat, takbiratul ihram dan seterusnya membaca Al-Fatihah. Rokok. Seterusnya, rokok dengan menundukkan sedikit kepala sebagai isyarat rokok. Iktidal. Kemudiannya, lakukan iktidal dengan mengangkat semula kepala. Sujud dan duduk antara dua sujud. Pesakit seterusnya perlu bersujud dengan menundukkan kepala melebihi paras yang dilakukan ketika rokok sebagai isyarat sujud. Teruskan solat dengan duduk antara dua sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Melakukan tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, pesakit hendaklah melakukan tasyahud dengan mengangkat kepala seperti permulaan solat tadi. Akhiri solat dengan salam. Pesakit yang mampu solat terlentang. Ini pula solat dalam keadaan terlentang. Okey, pesakit dalam keadaan terlentang, maka pergerakannya agak terbatas. Pesakit boleh menggunakan isyarat. Okey, bagaimana nak guna isyarat? Boleh menggunakan kepala sebagai isyarat pergerakan solat. Ini satu. Nombor dua, pesakit juga boleh menggunakan mata sebagai isyarat pergerakan dalam solat. Namun kalaulah kepala tidak mampu ataupun mata pun tidak mampu untuk digerakkan, jangan risau. Hati masih boleh digerakkan. Bagaimana hati digerakkan? Dengan memberi isyarat bahawa petunjuk aku sedang melakukan pergerakan-pergerakan dalam solat. Ini kaedah solat secara terlentang. Dan pesakit apabila dia dalam keadaan terlentang, solat dalam keadaan terlentang, maka sebolehnya ditinggikan sedikit. Maksudnya ditinggikan sedikit kepalanya menghadap ke arah kiblat. Bagi contoh, kiblat arah sana. Kiblat arah sana. Maka ditinggikan sedikit bahagian kepala supaya muka menghadap ke arah kiblat. Termasuklah tapak kakinya menghadap ke arah kiblat. Namun jika tidak mampu, pesakit boleh mendirikan solat sekadar yang termampu mengikut kemampuannya. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu kita ikuti. Pesakit yang mampu solat terlentang menggunakan isyarat kepala. Berniat dan takbiratul ihram. Bagi pesakit yang mampu solat terlentang menggunakan isyarat kepala, mulakanlah solat seperti biasa dengan berniat, takbiratul ihram dan seterusnya membaca Al-Fatihah. Rokok. Seterusnya, pesakit bolehlah bertakbir sambil rokok dengan menundukkan sedikit kepala sebagai isyarat rokok. Iktidal. Pesakit akan melakukan iktidal dengan mengangkat kepala seperti permulaan tadi sebagai isyarat iktidal. Sujud dan duduk antara dua sujud.
Pesakit seterusnya perlu bersujud dengan menundukkan kepala melebihi paras yang dilakukan ketika rokok sebagai isyarat sujud. Teruskan solat dengan duduk antara dua sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Melakukan tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, pesakit hendaklah melakukan tasyahud dengan mengangkat kepala seperti permulaan solat tadi. Akhiri solat dengan salam. Pesakit yang mampu solat terentang menggunakan isyarat mata. Berniat dan takbiratul ihram. Bagi pesakit yang mampu solat terentang menggunakan isyarat mata, mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan seterusnya membaca Al-Fatihah. Rokok. Seterusnya, pesakit bolehlah bertakbir sambil menutup separuh kelopak mata sebagai isyarat rokok. Iktidal. Pesakit akan melakukan iktidal dengan membuka kembali kelopak mata seperti di permulaan solat. Sujud dan duduk antara dua sujud. Kemudian pejamkan kelopak mata keseluruhannya sebagai isyarat sujud. Pesakit hendaklah membuka kembali kelopak mata seperti di permulaan solat sebagai isyarat duduk di antara dua sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Melakukan tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, pesakit hendaklah melakukan duduk tasyahud dengan membuka kelopak mata sepenuhnya. Akhiri solat dengan salam. Panduan umum. Sekiranya terdapat masalah ruang untuk solat, pesakit hendaklah memanfaatkan ruang yang ada untuk melakukan solat secara sempurna. Cari tempat dan waktu yang sesuai untuk melakukan solat tanpa menyebabkan gangguan terhadap orang lain. Sekiranya pesakit benar-benar menghadapi masalah ruang yang sempit sehingga tidak boleh dilakukan rokok dan sujud seperti biasa, lakukan solat dalam keadaan berdiri dan memadai dilakukan rokok dan sujud dengan menundukkan badan dan kepala sebolehnya bersesuaian dengan keadaan ruang di tempat tersebut. Alhamdulillah, seronok kita kali ini. Kita sudah pun selesai mempelajari cara berwuduk, cara bertayamum dan juga cara solat, sama ada solat secara duduk, berdiri maupun solat secara berbaring. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta banyak-banyak doa, semoga Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut dapat kita istiqamah mendirikan solat. Sama ada kita diuji oleh Allah ketika dalam keadaan sihat maupun Allah uji kita dalam keadaan sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.